Program apa nama ni Tasha? Program apa nama exchange program Tasha ni? Erasmus Plus. Actually, Tasha terangkan sikit lah Erasmus Plus ni sebenarnya apa semua. Erasmus Plus ni Tasha dapat sponsor bukan dari MARA tapi daripada European Union, dari Europe country. Yang sponsor Tasha setiap bulan living expenses, Tasha punya accommodation, Tasha punya travel from A to Z, semuanya disediakan. Tapi bukan tu saja, dia bukan sponsor Tasha punya scholarship grant, dia juga sediakan pelbagai aktiviti untuk student-student luar ni nak selesa dengan culture luar. Ada banyak suggestion, tempat mana kita patut pergi, apa kita patut buat dan sebagainya. Wah. Best ke tak best? Best lah Tasha, dengan apa yang you terangkan tu, dengan apa yang program sediakan, dia nak galakkan student Malaysia ni, student di luar negara, kita exchange lah, kita pergi ke tempat lain, kita keluar dari negara yang kita tinggal, kita duduk, kita belajar. Sebab memang pengalaman yang kita kutip dari berada di perantauan ni, dia memang berbeza. Betul tak Tasha? Sama. Lagi satu yang specialnya untuk Erasmus, Tasha punya scholarship nama Erasmus. Yang special ni, tak semua universiti kat Malaysia dapat Erasmus. Tahu Tasha hanya UniKL dengan UPM sahaja. Tengok tu guys, special. Tak semua universiti. UniKL dan UPM. UPM. Tahu Tasha, ya. Dua universiti Malaysia ni sahaja yang terpilih untuk program untuk Erasmus Plus. Untung tak untungnya. Jadi kalau awak semua, kalau yang memang sedia ada, saya tak payah kempen lagi dah. Saya memang minta mohon, try mohon. Jaga ya. Mainlah masuk. Mana tahu ada rezeki untuk mohon apply dan dapat. Okay, ke program Erasmus Plus ni, apa lagi? Okay, jadi stay tune. Okay, kita dah dengar sedikit sebanyak penerangan daripada Miss Tasha berkenaan dengan program Erasmus Plus and how special UniKL sebab menjadi salah satu universiti terpilih untuk program ini. Yelah, sebab ada requirement semua kan. Jadi kita akan kupaskan lebih lagi mengenai Tasha dan juga program yang currently beliau jalankan, okay, dan nak sampai ke penghujung dah pun, besok beliau dah nak balik. Tapi sebelum tu, why not Miss Tasha, kita take a break. Alright? Okay.
Okay, welcome back viewers. Welcome back Miss Tasha. Nak tahu tak, masa break tadi, saya nampak guest saya ni sedang menikmati susu segar, segelas susu segar. Awak-awak rasalah kenapa dia menikmati susu segar masa break tadi? Sebab Miss Tasha was having her breakfast drinks. Okay, pukul berapa sana Tasha? Baru pukul 7.30 pagi. Pukul 7.30 pagi, dah cerah ke? Gelap lagi. Kat sini pagi lambat sikit. Gelap lah. Gelap lagi. Nampak tak? Miss Tasha kita gigih untuk bersama dengan kalian, untuk bersama dengan viewers, our special guest kita hari ni. Dia tak terang lagi, tak cerah lagi dekat Portugal tu. Dia dah bersiaran dah dengan kita. Thank you so much Tasha. Thank you so much for being with us today. Okay, for agree to be our special guest today. Kalau sesiapa yang selalu mengikuti program live FB di UniKL MIT Facebook page, okay, sebenarnya sebelum Tasha ke Portugal untuk program Erasmus Plus ni, Tasha telah pun membuat satu appearance bersama rakan kolik saya yang lain, iaitu Miss Jan dan juga Puan Ainurina, dan bersama seorang lagi bekas student dari program BCM, bekas student MIT, alumni kita, Encik Hafiz, juga berceritakan tentang pengalaman untuk keluar negara dalam exchange program ni. Okay, boleh kot kita tengok. Ini dia sedotan daripada sesi yang lepas. Okay, perkongsian Tasha kepada secara live, okay, dengan UniKL MIT berkenaan dengan preparation dia untuk ke Portugal dalam program Erasmus Plus ni. Okay, masa tu sebelum beliau pergi, sekarang beliau dah pun 4 bulan lebih, nak ke 5 bulan tadi kan dia cakap, bersama dengan program tu di sana. Kali ni kita nak tanya lebih banyak lagi. Okay, cerita preparation pun dah panjang, apatah lagi bila dah sampai tempatnya. Betul tak Tasha? You have a lot to tell us, right? Yeah. There's a lot of story to share. Yes, banyak stories yang Tasha nak kongsikan. Okay Tasha, speaking about that, berapa jam difference antara waktu Malaysia dengan waktu Portugal? At first, masa Tasha datang sini, yang beza dia hanya like 7 hours only. 7 hours. Tapi sebab lepas dia musim winter, dia tambah lagi 1 jam. Jadi 8 jam. Okay, 8 jam. Sekarang musim sejuk, winter. Winter. Jadi dia 8 hours. Alamak, ada snow tak? Tak ada. Sejuk sangat-sangat tak? Sometimes kalau pagi sampai 0, -1, tu paling limit lah untuk Portugal. Ya Allah, 0. Sampai negatif pun ada. Ini lagi negatif pun sometimes. Okay, Tasha, hari tu you punya perkongsian ialah preparation, okay, apa yang you buat dari segi permohonan ke Erasmus dan semuanya. Sekarang ni dah sampai sana dah pun. Boleh tak cerita, share sikit dengan kami semua macam mana keadaannya apabila Tasha mula-mula sampai dan menjejak kaki ke Braga. Braga, is it the place you are in now? Yes, Braga. Betul. Okay, sharekan dengan kita. At first macam Tasha share sedikit experience lah, ataupun like overall experience Tasha dari bulan September sampai sekarang, dan nak balik dah pun. So it's like about 5 months being 1,000 miles away daripada family, daripada like kawan-kawan, like semua orang. Jadi dia macam like at first it's a bit challenging. Macam bagi Tasha, Tasha takut untuk start the new journey, something yang Tasha tak tahu Tasha boleh buat ke tak and all. Tapi sebab dekat sini kita pun ada kawan-kawan yang always support kita, like macam roommate Tasha, housemate Tasha yang sentiasa ada untuk Tasha. So macam daripada takut untuk buat sesuatu tu, kita jadi berani dah. Macam itu the first one. Ini macam the second one macam Tasha macam fikir juga about the language barrier. Macam Portuguese people, dia tak cakap sangat English. So macam how kita nak communicate dengan diorang. Tapi rupanya like learning Portuguese language tu sebenarnya fun and easy je. It's not that hard.
Ini macam dapat kenal-kenal orang dekat sini. Experience Tasha so far macam sangat welcoming, semuanya. Yang Tasha rasa seminggu Tasha datang sini rasa macam negative thought lah at first sebab kita tak tahu apa-apa kan. Tapi after that, after a while Tasha rasa macam takut nak tinggalkan benda yang macam ni. Tasha sayang. Tasha fun sangat. It's a good experience. Yang semua orang Tasha rasa like every student patut rasa. Like macam daripada rasa diri tak confidence, daripada rasa diri tak boleh buat, daripada rasa macam semua yang negatif, tapi macam after 5 months macam tu kita dapat change ourselves. Baguslah Tasha, good to hear that. Maksudnya dalam tempoh 5 bulan there was too much that you have learned, that you said have changed a lot about yourself, kan, daripada kurang confident kepada lebih high self confident. Sebab itu dia sangat calm, sangat tenang, sangat confident berada dalam kita punya sesi sembang kali ni. Okay. Tapi sebenarnya Tasha sendiri pun memang seorang yang memang ada good self confidence. Okay. Mungkin dia lebih lagi selepas mengikuti program ni. Betul tak Tasha? Sebab tu semua student kena try, kena merasa experience ni. Betul. Okay. Untuk kali ni kita lebih nak menyentuh tentang Tasha bersama keadaan Tasha di universiti tu. Dari segi sistem pembelajaran dia, dekat dia punya learning surrounding, learning environments di Minho. Is it true how to pronounce your university kat situ? Kalau orang Portugis people panggil UMINO. UMINO. UMINO, yeah. UMINO, okay. Silent hashtag. UMINO, University UMINO. Alright. So Mino University or UMINO. Macam mana situasi pembelajaran di Mino University, macam mana dengan keadaan student-student selain di situ, facilities universiti, boleh tak Tasha ceritakan lanjut, okay, sepanjang pengamatan Tasha, sepanjang Tasha berada di program ni, dari segi pensyarah, pembelajaran, syllabus, course, facilities, kawan-kawan, and all about the university and you there. Okay. Okay, at first macam Tasha dekat University UMINO and dekat sini kita dah start belajar secara fizikal. Dah face to face class since Tasha datang kita memang dah no more online class except ada something, tapi memang untuk online class jarang sekali lah. Usually memang akan physical class dan itu macam a bit different juga sebab at first Tasha start je masuk new semester, masa semester 1 Tasha dah start online dah, so macam tak sempat sangat nak merasa physical class macam mana. So dekat sini dah start physical and then macam situation contoh nak bandingkan dengan Tasha bandingkan antara dengan dekat uni KL situation di dalam kelas dengan dekat sini, student dekat sini lebih open. Maksud lebih open tu dia macam kalau anything tak faham, kalau apa-apa je dia akan selalu tanya. Ada je soalan-soalan dia macam even nampak question tu macam simple pun dia sanggup tanya sebab nak tahu, eager to learn. Itu macam bestnya situation dalam kelas dekat UMINO lah. So macam sebabkan diorang tu seorang yang macam nak tahu buatkan Tasha rasa macam okay. Kalau dia nak tahu, Tasha pun nak tahu. So macam buat kita nak tanya juga soalan macam mana and all. So Tasha pun banyak lah angkat tangan tanya soalan. Tak adalah banyak tanya soalan tapi macam buat kita nak join sekali. Yes. Nak join sekali sebab like feeling kita semua macam tu, jadi kita pun nak join sekali. Oh ni sajalah kita tanya soalan. Macam environment dalam kelas tu dia jadi fun. Kalau tak macam semua orang sometimes lecturer tanya ada soalan ke tak faham, kita pun semua macam diam je buat faham kan. Tapi tak dekat sini lain. Bagus. Kalau boleh kita nak terapkan situasi yang macam tu juga dekat sini kan, supaya bila sepanjang pengajaran tu kita tanya-tanya dia bersifat interaktif. And two-way communication. Jadi Tasha pun secara tak langsung daripada apa yang dia ceritakan tu, dia pun ikut. Okay, she was trying to blend in with the culture kat situ ataupun cara pembelajaran yang memang
suka bertanya soalan. Which is good, which is good. Kita rasa lively kan kelas tu kalau kita Jadi macam lagi fun lah. lagi fun, okay, sebab it's more interactive. Bagusnya. Okay, dari segi pensyarah ni pula macam mana Tasha? Dia orang Tasha ambil 5 subjek. Jadi macam satu hari berapa kelas Tasha? Okay, Tasha ada ambil 5 subjek. Dalam satu hari kebanyakan like satu hari satu kelas je. Okay. Tak banyak pun. And then macam yang beza ni differentnya dekat sini satu hari satu kelas and then kelas tu maksimum 1.5 jam. Oh, okay. Tak panjang, dia takkan jadi 2 jam. So macam 1.5 jam je kelas dia. Macam kira macam kita dah habis sampai situ. And then macam yang beza je, okay, lagi satu. Lecturer dekat sini, kebanyakannya bila dia ajar, dia ajar apa yang dia patut ajar. Maksudnya okay, dekat universiti MIT mostly like lecturer kita macam banyak tolong kita, macam selalu mengingatkan kita, okay everyone, hari ni kita ada quiz, okay everyone don't forget nak hantar assignment, submit itu, submit ini, even ada WhatsApp group sendiri. Tapi tak dekat sini, macam you do you, I dah ajar you macam tu, you buat and you study by yourself. That's a bit challenging. Yes, nampak tak situ guys? Memang kita kalau kat sini memang kita manjakan student kita. Kita kalau boleh tak nak ingatkan itu, ingatkan ini kan. Tapi dekat sana Tasha learn to be more independent. Mungkin lecturer dia habis and that's it. Everything on your kena ingat bila you punya quiz, bila kena hantar sama semua tu. Tak ada reminder daripada lecturer mereka. Kalau nak contact pun through email je. Kena contact WhatsApp group, no apa pun ada. Tak ada support group macam WhatsApp. Semua. Okay, maknanya cara dia situ memang macam tu. Kan Tasha? Okay, kita kat Malaysia cara kita macam gini. Mereka kat sana cara yang seperti itu. Okay, dia ada kebaikan di dua-dua method pun. Okay, cuma bezanya ialah Tasha got to experience two types of learning environment. Okay, even though environment macam tu macam jangan risau, itu macam jangan rasa takut ke apa, macam okay Tasha cerita macam ni takut yang nak apply for exchange tu rasa takut. No need. No need. It's fun actually. Okay, Tasha kata jangan takut. Despite macam tu, insyaAllah supportive juga. Okay, kawan-kawan ada. Betul tak? Betul. Ada boleh access online module kan? Boleh kat situ tengok bila ada test ke, bila ada assignment due ke, okay, kawan-kawan pun ada, jadi belajar sama-sama. Saya boleh relate lah, memang keadaan belajar di European countries seperti ini, memang culture dia, student memang kena highly independent, betul tak Tasha? Betul, dia kena highly independent. Okay. Satu sebab biasanya universiti besar-besar, right? Students ramai sangat. Okay, bila kita nak buat personal interaction, dia akan memakan masa dan agak leceh jugalah, okay? Berbanding kita dekat sini, alright? Jadi pendekatan tu that's why berbeza.